Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Boleh nampak tak screen teacher? Okey, so kita start Nanti kawan-kawan yang masuk tu tadi ada kelas ni. Kelas Admat. Okey, so hari ni kita akan belajar bab 2. Setakat ni bab 1, okey tak? Okay. Dekat mana yang rasa susah tu? Kan dekat dalam kita ada belajar hmm. Ni gabungan gabungan macam FGX tu Yang lain student-student lain ada tak lagi yang rasa susah dekat bab 1 ni? Kat mana yang susah? Okay, tak apa. Nanti time by time dia teacher akan macam repeat lah. Kita akan buat soalan-soalan yang kita dah discuss. Ni, tapi teacher akan bagi soalan-soalan lain untuk kamu praktis. So, sekarang ni kita akan masuk terus bab 2. Okay, persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Okay, so first sekali, kalau kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni, ada beberapa cara lah. Salah satu dia adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Semua dalam ni belajar dalam Melayu kan? Betul tak? In English kalau dalam bahasa Inggeris kamu completing the square. Okay, kalau dalam English tu dia completing the square, tapi benda dia sama je lah. Kamu seorang je English yang lain semua Melayu Aku lupa nak tanya itu. Okay. Okay, so completing the square lah kalau bahasa Inggeris dia. Okay, selesaikan persamaan. Dalam bahasa Inggeris dia suruh kamu solve. Okay. Kalau dia guna penyempurnaan kuasa 2. So kita buat ni. Okay. Okay, completing the square. Kalau penyempurnaan kuasa 2 ni. So first kali, kalau nak buat completing the square, kamu kena pastikan yang depan ni 1. Okay, AX kuasa 2 tambah BX tambah C ni sama dengan kosong kan? Kena pastikan depan ni A kamu adalah 1. Sama dengan 1. Baru kamu boleh boleh buat penyempurnaan kuasa 2 ni. Boleh completing the square. Okay. So kat sini X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan kosong. Ini kita cuba check. A kita satu tak? Ya, dia 1 depan ni Dah tak ada ni maksudnya 1 lah. Dah nampak 1 terus kita boleh completing the square. Senang saja. Tengok step dia. So first kali ni X. Okay, kita tiru balik. X kuasa 2. Ni tambah 4X salin balik. Tambah 4X. Okay, selepas tu kamu kena buat tambah. Okay, cikgu buka bracket terus. Tolak. Buka bracket terus. Ni salin balik. Tolak 7. Sama dengan kosong. Cikgu buat macam ni terus. Okay, maksudnya ni salin. Cuma between 4X dan 7 ni kita kena letak tambah tolak. Ini buat buka bracket. Nak letak apa dalam bracket ni, kamu tengok kamu punya B. B kamu 4 kan, letak sini 4. Ini memang kena bahagi 2 Okay, kena bahagi 2 dan letak sini kuasa 2.
Ini pun sama. Ini 4 kan? Benda yang sama salin dalam ni. Boleh ikut tak? Okey. Ini yang bahagi 2 ni, tak kisahlah apa pun nombor di sini. Contohlah kalau sini cikgu tukar jadi 10x contoh Sini kerja 10 bagi 2. Maksudnya bahagi 2 ni adalah benda yang constant. Benda yang kamu memang kena buat. Bahagi 2. Memang 2. Dia tak akan jadi nombor lain kat bawah ni. Dan dia mesti kena kuasa 2 kat sini. Itu memang step dia. Kiranya kalau secara general dia, atas ni adalah B je lah. Yang lain semua sama. Okay, tambah tolak, bahagi 2 ni sama. Tak kisah apa pun nilai B kamu. Jelas Sama. Step seterusnya, kita tak payah tengok dah 4x ni. Tak payah tengok 4x. So maksudnya kamu kena fokus dekat x kuasa 2 ni. Fokus kat x. So kita ambil ni x salin di depan. Tapi tak payah letak kuasa 2 tengok betul. X ni salin balik dalam. Ni kan, 4 bahagi 2 jadi 2 betul? Letak sini tambah 2. Kenapa tambah? Sebab sini tambah. Tambah 2. Ni selesai ni dapat 2. Tutup kurungan. Letak kuasa 2 ni kat luar. Okay. Ni bawa masuk dalam kurungan. Nampak tak? 4/2 ni jawapan dia 2. Letak dalam kurungan 2 tu. Jawapan yang ada dalam kurungan ni letak dalam ni. Kuasa 2 mesti letak di luar kurungan. Ni memang step dia. Ini tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Nak tekan macam mana? Ni boleh selesai lah. Negatif kurungan 4 bahagi 2, 2. Kuasa 2 tolak 7 sama 0. Ni tekan kalkulator lah ni. Negatif 2 kuasa 2 tolak 7 dapat apa? Negatif 2 kuasa 2 tolak 7 dapat apa? Negatif 11. Betul? Dapat macam ni. Negatif 11 kan? Ni negatif 4 tolak 7. Okay. Dia suruh selesaikan solve ni. Kalau soalan kata solve ataupun selesaikan, bermaksud dia suruh kamu cari X. X kamu apa? So kat sini kita dah dapat macam ni. Pindahkan negatif 11 go to the other side. Pergi sebelah sana. Sudah jadi X tambah 2 power of 2. 11 pindah sana jadi negatif kan. Go to the other side jadi positif lah. Pergi sebelah sana. Positif. Jadi macam ni. So ini kuasa 2. Power of 2 ni pindah belah sana. Power of 2 ni, kuasa 2 ni pindah sana jadi square root ataupun punca kuasa 2. Cikgu letak sini X tambah 2 punca kuasa 11. Boleh ikut tak setakat ni? So sekarang pindahkan 2 belah sana. Satu lagi, lupa. Hati-hati bila kita buat pindah punca kuasa, dia akan jadi positif negatif. Jangan lupa letak positif negatif. Mesti kena letak, wajib letak positif negatif. Sekarang baru kita pindahkan 2 ke sebelah sana. So dia akan jadi X sama dengan positif negatif 11. Positif 2 pindah sana jadi tolak 2 lah. Jangan pergi tarik sampai hujung. Macam ni salah. Sampai sini je. Tolak 2. So ini kena buat apa? Kita boleh pecah dia jadi 2. Pecah dia jadi 2 keadaan. Jadi macam ni. X sama dengan 11 tolak 2 kan. Ini maksudnya kita pilih positif lah. Ataupun X kita boleh juga kita kata negatif. Buat ni bawa yang negatif. 11 tolak 2. Sebab tu ada 2 jawapan. Biasa positif, kita tak letaklah positif. Tak letak, orang dah tahu dah tu positif. Tekan kalkulator, apa kamu dapat ni? Kuasa 11 tolak 2. Dapat tak 1.3166? Yes. Satu lagi, negatif punca kuasa 11. Tolak. Yes, thank you. Negatif 5.3166. Bagus. Ni jawapan dia. Jom kita buat lagi soalan computing the square.
Yang lagi satu soalan ni kan, negatif nampak tak depan ni? A kamu ni adalah negatif 3 untuk soalan B. Kena hati-hati. Dari depan ni negatif 3, kena hati-hati. Ni kalau tak sempat salin tak apa, sekejap cikgu akan hantar kat kamu So soalan B ni. Okay, kita punya A tu adalah negatif 3. So first thing yang kamu kena buat, bawa keluar negatif 3 ni. Okay, so dalam ni A kita negatif 3, kita tak nak depan dia A kita negatif 3. Kalau tak boleh buat completing the square, tak boleh buat penyempurnaan kuasa 2 ni. Okay, bawa keluar dia jadi macam ni. Jadi macam ni soalan B ni. Bawa keluar negatif 3. Faktor keluar 3. Okay, faktor keluar ke 3. So tinggallah X kuasa 2 tambah berapa? 3 darab berapa jadi 6. 3 darab 2 kan? Tapi hati-hati, ini negatif. Ni negatif 3. Negatif 3 darab apa jadi positif 6? Negatif 3 mestilah darab dengan negatif. Senang cerita kalau bawa keluar negatif, dalam semua kebutuhan simbol. Nampak tak? Depan ni jadi positif, negatif. Dia akan jadi positif. Okay, ni akan jadi negatif 3 darab dengan 1/3. Nampak tak? Boleh faham tak ni? Ada tak yang tak faham? Ni apa 1/3 ni? Okay, so dia sebenarnya macam ni Cara lain dia sebenarnya ni kan negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Bila kamu senang cerita cara lagi yang mudah nak faham, bila kamu bawa keluar ni sama dengan kosong, bila kamu bawa keluar negatif 3, betul? Tadi kan? Kenapa keluar nanti? Semua ni kena bagi dengan negatif 3. Senang cerita macam ni. Semua ni bagi dengan negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3 dapat positif 1 kan? Sebab tu sini 1. Positif 6 bahagi negatif 3 dapat negatif 2, betul? Sebab tu sini negatif 2. Negatif 1 bahagi negatif 3 dapat positif 1/3. Faham tak? Macam ni. Sebenarnya step ni cikgu letak di bawah. Dia jadi macam ni. Ada soalan tak nak tanya? Boleh tanya. Okay, tak ada. Boleh ikut Tak faham tanya tau. Jangan senyap. Cikgu tak tahu kamu faham ke tak. So kita dah dapat macam ni. Okay, maksud kita dah. Sekarang A kita 1 tak? Ya. A kita ni adalah 1. Terus boleh completing the square ni. Terus boleh buat penyempurnaan kuasa 2. Okay, so kita letak negatif 3. Biar jalan negatif 3 ni kat luar. Tak ada masalah. So buka bracket besar. Buka bracket besar. Okay, so letak sini X kuasa 2. Sama je. Ingat tak? Ni pun kena salin balik. Negatif 2X tambah something tolak something. Jangan tertukar. Jangan pergi buat sini tolak, sini tambah. Jangan buat macam ni. Macam ni salah Dia sini mesti kena tambah baru tolak. Dia memang itu step dia. Tambah dulu baru tolak. Okay, jangan lupa letak kuasa 2 kat sini. Dan salin yang ni. Tambah 1/3 kat ujung. Okay, tutup bracket. Letak sini sama dengan kosong. So, apa kita nak letak dalam bracket? Tengok kat sini. Okay, kita punya
kita. B kita ni bukan positif, dia negatif 2. Kalau positif memang kita tak letak positif 2 je ni. Kita just letak 2 je, memang kita dah tahu dia positif. Kalau negatif 2, mesti kena letak negatif 2 dalam ni. Bahagi, memang 2 bawah ni. So ni pun memang per 2. B kita adalah negatif 2. Okay. Hitam dia macam ni lah. Jadi yang beza dia sekarang ni hanyalah B kamu je kamu kena letak negatif 2. Boleh ikut tak set ni? So salin balik benda yang sama, negatif 3 buka bracket besar. Sekarang kita nak satukan ni X kuasa 2, negatif 2 per 2. Maksudnya ini akan hilang So yang ni dengan yang dalam bracket ni letak dalam bracket. So akan jadi X, negatif 2 bahagi 2 adalah negatif 1. Okay, negatif 2 bahagi 2 jawapan adalah negatif 1, tak sebenarnya negatif 1. Kuasa 2 letak dekat luar. Kita dah settle sampai sini. Sekarang ni negatif, ni kalau cikgu mudahkan negatif, ni negatif 2 per 2 jadi negatif 1. Kuasa 2 tambah 1 per 3. Ni boleh tekan kalkulator. Dapat apa ni? Tekan kalkulator ni. Salin balik. Ni sampai sini tekan kalkulator dapat negatif 2 per 3. Bagus. Okay, sama dengan kosong. Dapat macam ni. So, kita seterusnya pindahkan negatif 3 ni bila sana. Sebab kita punya tujuan nak selesaikan. Kita nak solvekan benda ni. Bila solve maksudnya kita kena cari nilai X. Value X ni. Pindah sana. So, dia jadi X minus 1 power of 2 ni. 2 per 3 sama dengan negatif 3 pindah sana jadi kosong bahagi negatif 3. Sebab negatif 3 dengan bracket ni hubungan dia darab. Okay, bila pergi ada sebelah sana jadi bahagilah. Jadi X minus 1 ni. Tolak ni. Negatif 2 per, ni jadi kosong kan. Kosong bagi apa nombor, kosong lah. So cikgu letak sini kosong, negatif 2 per 3. Pindah sebelah sana jadi tambah 2 per 3. Kosong tambah 2 per 3, 2 per 3. Padam macam ni, just letak 2 per 3. Sikit. Sekarang pindahkan kuasa 2 sebelah sana. Ada setengah student dia buat macam ni. Pindah kuasa 2 sana, sini kuasa 2 lah. Betul tak kalau dia buat macam ni? Kenapa dia tak betul? Tahu tak kenapa tak betul kalau kita buat macam ni? Betulnya benda ni adalah tidak betul. Kenapa? Bukan sebab itu. Sebab nampak tak 2 masih ada di sini. Kalau 2 masih ada di sini, tiba-tiba macam mana sini boleh jadi punca kuasa pula? Bukan kamu. Maksudnya, kalau tiba-tiba, kalau 2 masih ada di sini, maksudnya kamu tak pindah lagi 2 di sana. Kita tak move lagi 2 di sana. So, tak boleh ada 2 kat sini. Kalau kamu nak buat macam ni, kamu kena padam 2 di belah sini. Selalunya student dia tak padam, dia biarkan macam ni je. Terus dia buat pindah macam ni. So, dia salah. Tak boleh ada kuasa 2, tiba-tiba sini ada punca kuasa pula. Sedangkan 2 ni belum dipindah sebelah sana. Faham tak? Jangan buat macam tu So sini X tolak 1. Sekarang baru kita buat pindah. Maksudnya nak step kali nak buat pindah, buat step dekat bawah. Untuk elakkan salah. Ni positif negatif jangan lupa. Ni 2 per 3 macam ni. Pastikan kita buat punca kuasa ni sampai bawah. Jangan buat macam ni. Ni salah juga ni maksudnya 2 je ada punca kuasa, 3 tak ada. So penulisan ni sangat penting. Sekarang kita pindahlah negatif 1 pergi sana. So X sama dengan positif negatif 2 per 3. Tolak 1 pergi sana jadi tambah 1 macam ni. So kat sini cikgu letak X boleh pecah dia jadi 2. Betul tak? Pecah dia jadi 2. 2 per 3 tambah 1 ataupun X sama dengan negatif 2 per 3 tambah 1. Yang bezanya depan ni je positif negatif. Ni positif, ni negatif. Sekarang boleh tekan kat kita. Cuba tekan kat kita. Apa jawapan yang kamu dapat? Ha? .816. Ada tak yang tak dapat? Jawapan ni.
Bila tekan kalkulator, pastikan kamu letak ni dalam bracket ataupun pastikan tak bracket lah, senang cerita. Takut kat kalkulator tu tak baca. Kalau tak letak, sekejap 2/3. Dapat juga, tapi better kita letak ni dalam bracket. Biasakan letak dalam bracket. Ya. 1.816. Belakang dia 4 kan? Ini tak payah bundar. Sebab 4 ni kalau sini 5 baru kita tambah 1. Kalau dia 4, nombor ke bawah ada 4, tak payah tambah 1. Okay, so kat sini. Okay, negatif. Cuba tekan yang tu, dapat apa? Kosong poin 1835 kan? Oh, 0.184 semua tu. Okey, betul. Sudah siap. Okey dah, seterusnya. Susah ke completing the square ni? Penyempurnaan kuasa 2 ni? Dah sangat kan? Kalau kamu ikut step by step, boleh. Tak salah. Kalau nak lebih tepat, kita bagi jawapan dalam 4/40. Okay, seterusnya kaedah rumus. Formula ni tak payah hafal sebab dia akan bagi dalam periksa. Negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4 AC per 2A. Okay, kaedah rumus. Kita pergi buat satu soalan je. Ni senang lah sebab ni guna rumus ni je kita akan dapat jawapan. Okay, kalau kamu dah memang kuasai buku teks, maksudnya kamu memang dah bersedia dah untuk exam. Okay, cuma soalan-soalan kebat tu mungkin kita boleh, nanti kita boleh lah. Okay, so kita akan guna formula di atas. Dia kata dengan menggunakan formula di atas kan, rumus. Using the formula lah. Bila kata selesai ataupun solve ni, maksudnya kena cari X ni apa. So terus je tulis formula, negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4 AC over 2A. Di atas ni. Okay, so X equal to, first kita kena tengok apa kita punya B. B kita adalah negatif 2 ni. A kita 2. B negatif 2. C kita negatif 3. Okay, so masuk kat dalam ni. Jadi macam mana? Negatif, kurungan, B kamu negatif 2, plus minus, okay, kurungan B kamu negatif 2, kuasa 2, tolak 4, A kamu adalah 2, C kamu adalah negatif 3. Okay, perkan semua ni dengan 2A. 2A. A kamu adalah 2. Boleh ikut tak ni? Senang je kan? Ada soalan tak? Okay, so ni buat apa? Tekanlah kalkulator. Tapi hati-hati yang ni negatif 2 adalah 2, positif. Plus minus. Okay, ni tekan kalkulator semua ni. Dapat apa? Dapat 28, betul tak? Jadi 2 kuasa 2 tolak 4, 2 negatif 3. Dapat 28 kalau kamu tekan. Ni perkan dengan perkan dengan 4.
So sekarang ni jangan tekan lagi kalkulator. Jangan pergi tekan punca 28 letak sini, jangan lagi. Sebab kita nak jawapan kita accurate. 4. So 2 tambah 1 kita buat positif, ni kita pecah jadi 2. Ataupun X sama dengan 2 tolak 28 bahagi dengan 2. Sekarang baru boleh tekan kalkulator sini. Yang first one ni dapat apa? Bahagi dengan 4. Ya, 1.8, 23. Yang kita praktis lah. Kita terus ambil 4 40-an supaya kamu biasa dalam exam. 1.8, 229 lah. Kita nak jawapan tepat. Lagi? 2 tolak ni bahagi dengan 4. Dapat apa? Negatif 0.8 229 kan? Dapat tak? Yang mana? Yang first. 2 tambah punca kuasa 28. Okey. Adakah kamu tekan semua serentak? Sebab tu tak dapat. Sebab apa? Bila kamu tekan semua serentak, kalkulator akan baca yang ni bagi 4. Bukan 2 tambah ni. Kalau kamu nak tekan serentak, maka maksudnya kamu kena letak bracket di sini. Ataupun kamu tekan ni dulu, yang atas ni tekan sama dengan, and then terus tekan bahagi 4. Dia akan baca answer bahagi 4. Baru kamu dapat jawapan ni. Hati-hati tekan kalkulator. Mesti dapat ni kalau kamu tekan macam tu. Boleh Okay. So itu adalah ya. 2 tolak 28. Bagi 2 pula. Bagi 4 sorry. Salah tulis. Bagi 4 satu lima ni. Kamu tekan bagi 2 Bagi 4 kamu akan dapat jawapan. Negatif 0.829. Dapat tak? Ni. Kita buat soalan 4 ni. Ini soalan yang melibatkan ayat. Ada tak yang dalam ni tidak hafal formula trapezium, luas trapezium? Kita semua tahu. Okay, luas trapezium, formula dia, kita tak pasti kalau ada admat ni dibagi ke tak. Nanti kita cuba kamu tengok Ada tak yang tahu? Ada tak kat kamu buku formula? Maksudnya tak ada hari ni. Luas trapezium, dia akan bagi 1/2. Okay, darabkan dengan, cikgu tak sini P1 tambah P2, darab dengan tinggi. Mana kita nak tahu apa P1, P2? Kamu tengok kat sini, ni trapezium kan? Panjang dia hampir sama dengan formula segitiga. Kalau segitiga kan formula dia, kalau ni segitiga kamu. Kita ambil 1/2. Sekejap. Kita ambil 1/2, darab bawah ni panjang, darab dengan tinggi dia ni. Betul tak? Kalau segitiga. Ini formula cari luas segitiga. Kalau ini beza dia, cuma dia ada P1 tambah P2. Sebab apa? Cuba tengok sini. Ada 2 kawasan selari. Panjang dia ada 2. Satu yang ni, satu yang ni. Dua-dua ni kita kira dia sebagai panjang. So kamu kena tambah dia. Ni kita panggil selari sisi dia, yang atas dan bawah ni. So kita tambah kedua-dua panjang ini. Maksudnya tinggi yang mana satu? Tinggi dia adalah yang ni. Jangan ambil yang sengit ni sebagai tinggi. Jangan. Sengit ni memang kita ambil langsung lah. Maka 2 yang sama panjang, kita ambil. Bukan sama panjang, maksudnya sama selari dia tu sama. Maka kita akan tambah dia. Darabkan dengan ni.
Walaupun dia pusing bentuk ni. Walaupun bentuk dia macam ni. Okay, walaupun bentuk kamu adalah bentuk macam ni, prism ni adalah benda yang famous lah orang kata. Sebab tu kita kena ambil tahu. So maksudnya P1, P2 akan jadi inilah. P1, P2. Nampak? Ada dua yang tinggi dia ada dua. Okay, ini kira dia dah tegak kan. Inilah dia punya tinggi. Maka yang ni kena tambah dengan ni, darabkan dengan ni. Jadi macam ni. Okay, so kalau kat sini, case kamu, ni P1, sinilah kamu punya P2. Ini adalah P yang kita buat ni. Boleh ikut tak ni? Boleh faham tak ni? So, kita akan guna formula luas trapezium lah. Cuba tengok dia dah bagi dah panjang setiap satu. Lepas tu dia bagi tahu luas. Luas trapezium tu ialah 17 yang bermaksud kalau kamu selesaikan ni, formula ni kamu akan dapat 17. Jawapan dia lah sekali. Okay, so kita akan masukkan semua ni kat dalam. Luas trapezium berapa? Luas trapezium 17. Sama dengan 1/2 salin balik. Darab, buka kurungan. P1 apa? P1 ialah ni. 3X tambah 2. Kita atas ni 3X tambah 2 tambah P2. P2 apa? P2 atas ni. X tambah 3. Untuk kurungan, darabkan dengan buka kurungan. P kamu adalah X tolak 1. Kalau cikgu tak letak kurungan, contohnya cikgu buat macam ni, cikgu tak letak kurungan. Ni betul tak? Jawapan ni. Alah So kurungan ni sangat penting bila dia melibatkan darab. Okey. Okay, darab ataupun tolak. Kalau kat sini tolak, kalau tak letak kurungan pun dia jadi salah. Okay, so untuk selamat, kita letak je kurungan. Okay, so ni 17. Okay, 1/2 ni letak balik. Ni kita boleh je nak hilangkan darab ni, letak je sebelah macam ni. Ni ada tak yang boleh selesai? Ada 3X tambah X. Ni sebenarnya 1. 3 tambah 1 adalah 4X. 2 tambah 3 ialah 5. Untuk kurungan. Ni boleh hilangkan darab ni. Cikgu just letak sini X tolak 1. Ni jangan boleh tolak pula. Tak boleh tolak. Sebab ni tak ada X. Ni 1 je. Ni X sahaja. Faham kan? Boleh ikut tak ni? Sampai sini. Ada soalan tak nak tanya? Okay. So kita pindahkan 2 ni pergi sebelah sana. Okay. Ataupun senang cerita pindah 1/2 ni ke sini. Apa hubungan 1/2 ni dengan cikgu pindah 1/2 lah untuk elakkan kekonfusan. Pindahkan 1/2 pergi belah sana. 1/2 dengan hubungan bracket ni apa benda hubungan dia? Darab ke, tolak ke, tambah ke, bahagi? Darab 1/2 ni sebenarnya darab dengan benda dalam ni. Bila darab, pindah sana jadi bahagi lah. Maksudnya 17 bahagi 1/2. Ni kamu boleh tekan later. Misalnya balik 4X tambah 5. X tolak 1. Ni bahagi ni jadi apa? 4. Okay, 34. Betul lah. 34. Okay, so ini kita buat apa? Kembang. 4X darab X jadi 4X kuasa 2. 4X darab negatif 1 jadi negatif 4X. 5 darab X jadi 5X. 5 darab negatif 1 jadi negatif 5. Okay, so jadi macam ni. So 4X power of 2 ni negatif 4 tambah 5 jadi positif X. Tekan kat letter jadi 4 tambah 5. Tolak 5. Okay, so kita buat apa? Pindah ke 34 ni pergi belah sana. Mesti sini jadi kosong dulu. Sudah jadi cikgu salin ni kat depan. Tambah X tolak 5. 34 pindah sana jadi tolak 34. Tahu tak? So ini sama dengan kosong. Biasanya sepatutnya kosong duduk depan. Tapi cikgu lagi suka kosong ni duduk di belakang. Kita boleh je tukar terus serentak. Macam ni. 4X kuasa 2. So tambah X
Tolak 5, tolak 34 jadi tolak 39 sama dengan kosong. Okay. So ini kita boleh pilih lah. Kamu nak guna apa? Nak guna formula ke? Nak guna completing the square ke? Penyempurnaan kuasa 2 pun boleh. Yang senang guna apa? Guna formula lah kan? Itu yang paling senang. Yes, guna formula. Kalau soalan tak rata so guna apa? Kita guna formula. So, itu yang paling senang. Satu sebab kita tak hafal formula ni. Dia bagi dalam Excel. Rasakan kita tulis formula Ini formula dia. Masukkanlah. Negatif B kita adalah 1. 1 plus minus 1 kuasa 2 tolak 4. A kamu ialah 4. C kamu ialah negatif 39. Okay, bahagikan semua ni dengan 2A. 2A. A kamu 4. Dapat macam ni. So, X sama dengan negatif 1 tambah tolak. Tekan kalkulator dia semua dalam ni. Jadi apa? Dalam ni sahaja 625 ke? Okay, 2 darab. Okay. Cuba tekan, boleh cuba kamu tekan punca kuasa 625 ni. Dapat tak? Dapat apa? Punca kuasa kan? Punca kuasa kan 625. Kamu dapat 25? Yes, dapat. Okay, bila dapat nombor bulat, kita boleh terus tukar. Kalau contoh dapat nombor, ya? Tak payah. Kalau contohnya kat sini bila tekan dapat 1.24689 contoh macam tu, maksudnya kena letak punca kuasa lah bawah ni, baru jawapan kamu tepat. Tapi kalau dah nombor bulat, kita boleh hilangkan je punca kuasa tu. Kalau tak nak tekan ni awal-awal pun boleh. Maksudnya bawah ni kamu letak balik lah 625. Nanti last kali baru kamu tekan. Pun boleh. Tak ada masalah. Faham Ni. So ni negatif 1 salin balik tambah 25 bahagi 8 ataupun X sama dengan negatif 1 tolak 25 okay, per 8. Tekanlah 24 bagi 8 ke 26 bagi 8 negatif 3.25. So mana satu jawapan yang sebelah sini kena pilih. Jangan tinggal macam ni je. Tengok balik atas ni. Tengok balik apa sebenarnya X kita ni. Pada soalan. Okay, X kita dekat sini apa? X kita ni adalah panjang. Boleh ke panjang negatif? Okay, panjang tak boleh negatif. Kalau contoh kita ambil sini negatif 3.25, tolak 1 jadi negatif something. Tak boleh. Mana logik panjang tu. Jadi tak boleh pilih negatif. Jawapan dia confirm adalah positif. Okay, jawapan dia confirm positif. Jadi mesti kena pilih positif 3. Okay, last kali buat conclusion. Nilai X sama dengan 3. Faham Kalau kamu tak bagi conclusion last kali, maksudnya kamu hilang lah markah last kali. Sebab kamu tak bagi tahu mana satu jawapan last day. Sudah ingat, dua-dua tu lah jawapan dia bukan Okay. Seterusnya adalah membentuk persamaan kuadratik daripada punca. Senang je. Contohnya kita ada punca. Okay, soalan bagi punca. Daripada punca kamu nak jadikan, nak bentuk persamaan kuadratik. Okay. Contohlah punca dia bagi punca ni X lah maksudnya. Dia bagi X kita sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ialah punca. In English dia guna apa kalau punca? Dalam English dia guna dia jadi apa? Yang cuba kamu tengok tajuk dia ni.
Bukan, oh root root kan? Punca dalam bahasa Inggeris adalah root. Ni root lah kira dalam bahasa Inggeris. X sama 1 and X equal to 3 ni ialah root. Ataupun dalam bahasa Melayu dia punca. Lupa root kataan ni. Okay. Cuba dulu belajar dalam English juga. At math. So kat sini, X, apa yang kamu kena buat? Okay. Cara paling senang, ambil X. Buka dengan dulu kat sini X. Ni mesti kena tolak. Tolak dengan root dia. Dengan punca dia. Di sini 1, tak sini tolak 1. Sini 3, tak sini tolak 3. Dah siap. Okay, so jangan tinggal macam ni sebab kita nak kuadratik. Kita nak persamaan kuadratik. Kuadratik equation kita nak. Kamu kena expand je. X power of 2 minus 3x minus x plus 3 sama dengan kosong. Macam ni. Dah siap. Inilah kamu punya persamaan kuadratik yang kamu nak. Ada soalan tak adanya? Boleh ikut tak ni? Okay. Lagi So senang, just kamu tolakkan saja dengan dia punya root tu. Dengan dia punya punca tu. Okay. Samalah soalan dia. Kita pergi tengok soalan yang ni. Satu lagi cara. Satu lagi cara Ni. So X kuasa 2. Okay. Hasil tambah punca. Ataupun sum of root. Okay. Ini hasil darab punca ataupun product of root. Okay. So hasil tambah punca ni, dia guna alpha beta. Kalau alpha beta tu ialah punca. Macam ni dia dah bagi nilai kan. Ni lah alpha kamu, ni lah beta kamu. Atau boleh je kita cakap ni beta kita, ni alpha kita. Okay, mana-mana lah. So, alpha beta. Okay, so kat sini, nama pun tambah sum. Bila sum kena tambah lah alpha, tambah ke punca tu. So, salin X tambah hasil darab punca, maksudnya product of root, darabkan punca. Darabkan root dia. Sama dengan kosong. Boleh ikut dia punya formula ni? Maksudnya kalau teacher tanya kamu, maksudnya kalau teacher tanya kamu, kalau kat sini apa dia punya hasil tambah punca, apa sum of root dia, sorry. Itulah, apa dia punya sum of root, jawapan dia adalah 4. Kalau kat atas ni inilah sum of root, 4 ni. Nampak tak ni negatif? Ni sama, X kuasa 2, ni hasil sekejap ni tolak, sama tolak. Okay, ni dalam bracket ni X sama, maksudnya product of root dia adalah 3. 3 ni adalah product of root. Sama dengan kosong. Nampak tak? Lain sama. Okay. So, kita buat ini Ini bahasa Melayu dia, jika alfa dan beta ialah punca bagi persamaan kuadratik ni, bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, if alfa dengan beta ni ialah root. Kita tulis yang penting-penting So, kat sini root lah. Punca ni maksudnya root. Bagi this quadratic equation ni, dia suruh form lagi satu quadratic equation yang baru. Okay. Dengan syarat-syarat macam ni. Alpha tambah 3, beta tambah 3. First step kita, bawa pindah 4 ni ke sini dulu. Salin dia bawah tu So 2, X kuasa 2, tambah X tolak 4 sama dengan kosong. Macam ni. Tak. Okay, bawa dia ke sana dulu. Kalau kamu nak guna ini, kamu juga kena pastikan depan ni 1. Kamu macam tadi, macam completing the square kan?
Kena pastikan depan ni 1. Okay, so ini teacher kena pastikan depan ni 1, kena bahagi 2 lah. So teacher bahagikan 2 semua. Okay, bahagikan 2, so letak sini 2x per 2 tambah x tolak 4 sama 0. Semua ni kena bahagi 2. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Faham tak? Baru dia akan jadi, ni potong jadi x kuasa 2 tambah 1 per 2x tolak 4 bahagi 2, 2 sama dengan 0 bahagi 2, 0. Jadi macam ni. Ataupun dengan kata lain, sebenarnya dia bawa keluar 2 saya kata. Okay. Cara lain, cara tadilah yang kita buat tadi. Ni tak ada bahagi. Sebab tu 2 ni pergi sana tu jadi 0 bahagi 2. Sebab tu kat sini dia bahagi 2 tadi. Betul. Cikgu terus pintaslah macam ni. Bahagi je semua ni dengan 2. Kita nak hilang ke depan ni. Boleh kot? So dah dapat macam ni. Kita check. Sekarang dah 1 ke depan ni? Yes. Dah nombor 1. Sekarang kita tengok apa dia punya. Comparekan dia dengan yang ni. Okay. X power of 2. Yeah. Okay. X power of 2. Minus tau. Tolak. Alpha plus beta. X plus alpha beta. Sama dengan 0. Macam ni. Comparekan dia. Bermaksud ni dah betul dah sama. Okay. Ini alpha beta ni dapat tak jadi negatif. Okay. Jadi kita boleh kata negatif alpha tambah beta ni adalah sama dengan positif 1 per 2. Cikgu boleh buat keluar macam ni. Positif 1 per 2. Tak macam ni. Negatif alpha tambah beta sama dengan 1 per 2. Ni kita compare. Ni kita bandingkan. Compare. Ataupun kita bahasa Melayu dia banding lah. Bandingkan ni dengan atas. So kita boleh untuk cari apa sebenarnya alpha beta kita ni. So kena hati-hati sebab dia sel ni dia tak ambil alpha. Dia tak ambil negatif. Dia boleh hilang macam ni. Jadi alpha beta sama 1 per 2. Tak betul lah. So ini sepatutnya tolak tapi kat sini tambah. Okay, sepatutnya sini pun kita kena letak negatif dulu kat sini. Okay, letak dulu negatif di sini. So negatifnya kita pindah sebelah sana. Ataupun senang kata kalau kamu nak hilangkan negatif sini, belah sini akan bertukar simbol. Sedangkan jadi alpha tambah beta. 1 per 2 kan nak hilangkan, ni kita hilangkan ni bertukar simbol. Jadi negatif 1 per 2. Boleh kot tak? Kalau sini hilang negatif. Ini change the symbols. Tukar simbol. Sebenarnya kita boleh hilang macam tu. Sebenarnya dia buat pindah sana. Dia jadi bahagi. Negatif 1. Sebab tu jadi negatif. Boleh kot? Sekarang alpha beta kamu adalah negatif 2. Ini positif alpha beta kan? So letak di sini. Alpha beta sama dengan negatif 2. So kita dah dapat dah. Oh inilah sum of root. Hasil tambah punca. Inilah product of root. Okay, hasil darab punca. Inilah hasil tambah punca. Semayu dia. Sekarang ni comparekan dengan apa yang kita ada. Kita soalan tadi, soalan nombor 1 tadi A. Tengok. Ni soalan dia. Kalau root kamu jadi macam ni, apa dia punya samaan kualiti yang baru yang kita boleh buat? So, kita buatlah kat sini. Step dia mesti kena cari hasil tambah punca dan hasil darab punca. Ini sum of product dengan sum of root dengan product of root. Okay, hasil tambah punca kena buat apa? Tambahkan. Ini kan punca dia. Alpha tambah ni. Ni, tambahkan kedua ni. Alpha tambah 3 tambah
beta tambah 3. Ini jadi apa? Ini akan jadi alfa tambah beta tambah 3 tambah 3, 6. Jadi macam ni. Kita tahu tak alfa tambah beta kita apa? Tahu? Kan dekat atas kita dah cari. Ni. Negatif 1/2. Masukkan substitute dalam ni. Negatif 1/2 plus 6. Okay, so kita boleh cari, kita boleh tahu apa jawapan dia. Apa jawapan dia? Mana-mana boleh. Kalau boleh pecahan. 11/2 kan. Lagi senang pecahan. Tukar jadi pecahan tak wajar. Shift ABC. Tak ada jadi macam tu. Okay, ni pula. Product of root. Okay, hasil darab punca. Hasil darab punca kena buat apa? Ni kita fokus pada kita punya soalan ni. Darabkan ni. Alpha tambah 3. Darab. So, cikgu macam ni. Alpha tambah 3. Kurungan beta tambah 3. Ini maksud darab lah ni. Kalau tak sebelah macam ni. So, kita expand. Jadi alpha beta. 3 darab alpha jadi 3 alpha. Tambah 3 darab beta jadi 3 beta. Tambah 3 darab 3 jadi positif 9. Betul tak? Okay, so ini alpha beta. Salin balik. Nampak tak ni 3, ni 3. Kita boleh faktor keluar 3 ni. So, ni jadi alpha tambah beta. Tambah 9. Nampak tak kita dah ada alpha beta dengan alpha tambah beta. So, kita boleh substitute. Okay, ni. Alpha tambah beta negatif 1/2. Alpha beta negatif 2. Masuk dalam ni. Alpha beta tadi negatif 2 kan? 2 tambah 3 negatif 1/2 tambah 9. Macam ni. Tekan kat letter lah. Apa ni? Tekan kat letter. Dapat 11/2 tak? Okay, so dapat 11/2. So kita dah tahu dah. Oh. Okay, kita dah tahu dah hasil tambah dia dengan hasil darab dia. Sum of root dengan product of root dah tahu dah. Sekarang kita boleh bentukkan. Tulis balik. Maksudnya kamu kena ingat yang ni. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X. Okay, tambah hasil darab punca. Sama kosong. Maksudnya ni. Kamu punya dalam bahasa Inggeris. X kuasa 2 sum of root. X tambah product of root. Sama kosong macam ni So, X kuasa 2 remain lah. Ikut je. Yang bezanya ini dengan ni saja. Yang kamu kena masukkan kat dalam. Okay, maksudnya ni dengan ni je kena masuk dalam. So, samalah X kuasa 2 tolak apa kita punya sum of root. Ini HTP. Hasil tambah kita apa? 11/2. Jangan pergi ambil atas ni. Negatif 1/2. Salah lah. Ambil yang baru ni. 11/2. Okay, 11/2 X tambah product of root tadi 11/2 kat bawah ni. Sama kosong. Boleh kot? Nampak tak kita dah dapat persamaan kuadratik? Okay, so sekarang ni kita nak hilangkan kalau boleh tak nak ada pecahan macam ni. Jawapan last kita nak bagi cantik orang kata. Tapi kat sini pun dah dapat markah sebenarnya. Tapi kita kalau boleh nak bagi cantik, so kita darabkan semua ni dengan 2 untuk hilangkan bawah ni. So X kuasa 2 darab 2 jadilah 2. X kuasa 2 tolak 11/2 darab 2 jadi 11. 11/2 darab 2 jadi 11. Okay. Ada soalan nak tanya? Sah ke ni? Sangat kan? So kita buat ni pula So dekat dia bagi 2 alpha, 2 beta ni. Okay, so 2 alpha, 2 beta. Sama juga Tadi kejap dulu pula. Jadi 5 tadi kita punya yang asal ni yang asal tu maksud yang ni lah. Alpha tambah beta ni cikgu saja
Ni sama. Okay. Sekarang ni kita punya yang baru ialah tu. Alpha 2 beta. Ni yang lama, ni yang daripada asal mengikut soalan tu alpha dan beta tu. Sekarang kita buatnya ni hasil tambah punca. Ni sum of product. Okay, so macam buat ni 2 alpha tambah 2 beta. Inilah kita punya root. Sum of root sum of product. 2 alpha tambah 2 beta. Ni sama dengan 2 kan boleh faktor keluar. Yang penting kita kena letak dia dalam bentuk ni. Faham tak? Kita kena letak dia dalam bentuk ni. Alpha tambah beta dengan alpha beta. Baru kita boleh substitute dia value. Ni jadi 2. Okay, masukkan negatif 1/2 kat dalam ni. Maksudnya dia negatif 1. Sudah siap dah? Trik pertama. Seterusnya kita nak cari hasil darab punca. Hasil darab punca. Product of root. Okay, sebab hasil ni darabkan 2A, 2 alpha darab 2 beta. 2 alpha darabkan dengan 2 beta. Ni kita dapat apa? 2 darab 2, 4. Alpha darab beta, alpha beta. So ni kita boleh substitute. Alpha beta kita apa tadi? Negatif 2. Okay. Dapat negatif 8. Kan dah siap? Ni dah cari dah. Sum of root dengan product of root. Dah cari tu. So sekarang kamu kena guna yang ni. Yang bawah ni. Okay, so letak bentuk umum dia. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Ini dalam bahasa Inggeris product of root lah. Product of root, sum of root. Okay, masukkan dekat sini. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca berapa? Negatif 1. Tak dalam kurungan negatif 1 macam ni. Tambah. Biasanya student kalau sini dia salah apa? Dia salah simbol biasanya. Siapa yang biasa student buat? Tak letak negatif 1. Okay, kena letak dalam kurungan. Tambah negatif 8 sama dengan kosong. Jangan tinggal macam ni. Jangan tinggal macam ni. So, X kuasa 2. Negatif-negatif adalah positif 1X. Positif-negatif adalah negatif 8 sama dengan kosong. So, inilah jawapan last year. Ikut tak ni? Yang lain ada soalan tak? Okay. Okay. Dan tadi yang last dia bagi apa? Alpha kuasa 2 kan? Alpha kuasa 2, beta kuasa 2 dia bagi. Soalan C. Okay, so ini cari sum of root dia. Okay, hasil tambah punca sum of root. Sudah tambahlah alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Pula dah. Macam mana nak buat ni? Okay, alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Sudah tak ada pun macam ni kita nak selesai ni. So kamu buat apa? Okay, kita kena fikir. Boleh tak kita buat something kat sini? Okay, cuba kita tukar dia. Ini kita ada alpha tambah beta. Kita ada alpha beta. Ini mesti kena faktor ni. Okay, kita kena buat something dengan faktor ni.
Kalau kita buat alfa tambah beta, alfa tolak beta, kita dapat apa ni kalau kita kembang ni? Alfa kuasa 2, alfa kuasa 2, kejap. Ni sepatutnya tambah Alfa tambah beta, alfa tambah beta. Kita cuba kembang Ni kita wujudkan sendiri ni. Okay, alfa tambah beta, alfa tambah beta. So alfa jadi alfa kuasa 2, alfa beta jadi tambah alfa beta. Alfa beta jadi tambah alfa beta. Okay. Beta jadi beta kuasa 2. Betul tak macam ni? Boleh ikut tak sekat ni? Okay, so ini jadi apa? Alfa beta jadi 2 alfa beta lah. Jangan ambil kata alfa beta kuasa 2 pula. Ni tambah. Dia tambah nombor je depan. 1 tambah 1, 2. Okay, so ini tambah beta kuasa 2. Cuba kita compare dengan yang asal. Adakah dia sama? Tak sama. Ni alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Mana tiba-tiba datang 2 alfa beta ni? Okay, tak ada pun 2 alfa beta. Jadi maksudnya kita kena tolak dengan 2 alfa beta. So tak sini tolak 2 alfa beta. Kalau kamu tolak 2 alfa beta, betul tak last sekali kamu akan dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 je. Betul. Sebab ini kita akan cancel. Nampak tak? Okay, bermaksud semua ni kena letak tolak 2 alfa beta. Atas ni pun kena tolak dengan 2 alfa beta. Okay, boleh faham tak ni? Boleh ikut? Yang mana? Ada ni. Terpadam. Ada ni. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa. Ada kuasa 2. Sekejap ni loading kot. Nampak tak ni ada alfa beta kuasa 2? Oh, maksud kamu yang atas ni ke? Ke yang last? Okay. Okay. Dia lagging tu. Okay. So kita ni cikgu letak bawah So, sebenarnya payah pun kita nak tulis panjang-panjang tu. Ni untuk kita tengoklah mana jawab yang tu. So maksudnya kat sini idea dia kita kat sini jangan lupa kita kena tambah juga dekat atas ni tolak. Oh ni kita dah buat dah. Tolak 2 alfa beta. Ini betul lah alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama juga dengan benda ni. Kita pun dah bukti kat bawah ni So cikgu boleh padam bawah ni Tak perlu tunjuk yang ni. Ni hanyalah untuk ni je. Kita buat macam tu. Maksudnya kamu boleh buat kat tepi dululah. Baru kamu letak benda tu kat sini. Maksudnya yang last kali apa yang kamu dapat ni. Yang ni kan, yang atas ni. Last kali baru kamu boleh letak balik di dekat atas ni. Bila kita letak dalam bentuk macam ni. Okay, barulah kita boleh guna yang ni. Alfa tambah beta tepi ni. Baru boleh guna. Alfa tambah beta berapa? Negatif 1/2. Ni pun negatif 1/2. Tolak 2 alfa beta ni negatif 2. Tak dengan ni. Baru boleh guna. Kalau tak boleh guna lah. Susah. Okay, so ni negatif 1/2 jadi 1/4. Tolak. Tambah 4 lah. Jadi apa ni? 17/4 kan? Okay, kamu akan dapat 17/4. Ni adalah hasil tambah produk ni. Boleh ikut? So, ni dia memang mencabar sikit. Kita kena berfikir. Dia tadi direct je kita boleh guna semua. Payah nak fikir-fikir complicated sebenarnya. Yang ni dia kita kena fikir sikit. Something. Okay. So, soalan-soalan berfikir ni biasanya berkemungkinan untuk keluar dalam periksa. Ini hasil darab punca sum of wood. Sorry, product of wood. Product of wood.
Okay, hasil darab punca. Maksudnya alfa kuasa 2 darabkan dengan beta kuasa 2. Alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2, kita boleh bawa keluar kuasa ni. Jadi alfa beta kuasa 2 macam ni. Boleh. Ini hukum indeks. Boleh bawa keluar. So alfa beta apa tadi? Alfa beta adalah 11/2. Negatif 2 negatif 2. Negatif 2. Dapatlah positif 4 di sini. So 11 kali dah dapat ada 2 tu. Terus dia boleh masuk. X kuasa 2 tolak hasil darab, hasil tambah punca. 17/4. Kat sini. X tambah hasil darab punca, product of root, sama dengan kosong. Kalau boleh, kita nak hilangkan 4 di bawah ni. Okay, nak bagi dia nampak cantik je, kita boleh darabkan dia dengan 4. Maka X kuasa 2 tolak 17. Ni ada 4. 4 darab 2 jadi 4. Ni 17 ni darab 4 jadi 17. Tambah 16 sama dengan kosong. Cantiklah jawapan kita. Biasanya dalam periksa, walaupun kita tinggal dalam ni pun dia bagi markah. Okay, tapi kalau boleh kita nak cantikkan. Boleh faham? Okay. So kalau ada soalan tak sebelum kita stop? Lain, ada soalan tak sebelum kita stop? Okay. So itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum.